Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munabilah binti Wan Zurudin dengan nombor matrik AP124646 bersama rakan kumpulan saya lain yang bernama Nur Amirah Syafiqah binti Nasruddin, yang kedua Khairul Nur Najah binti Abdul Karim, yang ketiga Nur Aisyah binti Azman, dan yang keempat Muhammad Syamil Muhammad Isa akan membuat pembentangan bagi subjek GDGA 502 Pentaksiran Pembelajaran, dan nama pensyarah kami adalah Profesor Dr. Kamizah Osman. Untuk pembentangan pada hari ini, kami akan membentangkan mengenai assignment berkumpulan kritikan jurnal. Jurnal yang dipilih oleh kumpulan kami untuk dikritik adalah bertajuk Isu dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif dalam Sistem Penilaian di Malaysia. Untuk pengenalan, artikel ini adalah ditulis oleh Muhammad Haizal Yusof dan Nur Asma Osman. Artikel ini diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara objektif penulisan artikel ini adalah untuk memberi penerangan mengenai: yang pertama, sistem pentaksiran yang diamalkan di Malaysia; yang kedua, pentaksiran formatif dan sumatif; yang ketiga, perbandingan antara pentaksiran tradisional dengan pentaksiran alternatif; yang keempat, artikel ini juga akan memberi pendedahan terhadap kekangan yang dihadapi untuk menjalankan pentaksiran alternatif; dan yang terakhir, cadangan bagi mengatasi masalah yang terjadi. Untuk bahagian seterusnya, iaitu kelemahan dan kekuatan serta cadangan untuk menambah baik artikel ini adalah akan didedahkan oleh rakan sekolah saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Dr. Kamisah. Nama saya Nur Amirah Syafiqah binti Nasruddin dan saya akan membincangkan berkaitan kekuatan artikel. Kekuatan pertama ialah penulis dapat mendedahkan kepada pembaca mengenai pentaksiran alternatif yang wujud di Malaysia seperti pentaksiran berasaskan sekolah (PBS), pentaksiran bilik darjah (PBD), pentaksiran formatif, pentaksiran sumatif dan sebagainya. Yang kedua ialah penulis dapat memfokuskan kepada isu dan permasalahan berkaitan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan pelbagai cara untuk mentaksir pelajar. Namun, di peringkat sekolah, pelbagai isu dan permasalahan yang telah timbul. Isu-isu ini dibincangkan secara lebih mendalam oleh penulisan dalam artikel. Daripada ulasan beliau, penulis mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai pentaksiran alternatif di Malaysia. Penulis telah membincangkan konsep pentaksiran alternatif yang telah dilaksanakan di sekolah serta 6 teras strategik yang perlu ada dalam mengukuhkan dan membangunkan sistem pendidikan Malaysia. Beliau juga telah menggariskan beberapa isu dan cadangan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 6 teras yang perlu ada dalam mengukuhkan dan membangunkan sistem pendidikan Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama ialah membina negara bangsa, iaitu melahirkan warga negara yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi, liberalisasi mengikut acuan tempatan, usaha memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, cinta terhadap seni warisan dan budaya bangsa, memperkasakan sekolah kebangsaan iaitu kerana sekolah kebangsaan adalah tempat wujudnya perpaduan, membangunkan modal insan iaitu melengkapkan para pelajar dengan kemahiran komunikasi, ICT dan sebagainya, merapatkan jurang pendidikan di antara luar bandar dan juga bandar, di antara latar belakang pendidikan keluarga dan sebagainya, memartabatkan profesion perguruan di mana pelajar yang telah tamat dalam institut pendidikan guru ataupun berlatar belakangkan pendidikan, mereka seharusnya menerima di mana sahaja Kementerian Pendidikan Malaysia meletakkan mereka sebagai sama ada di luar bandar atau di bandar. Dan yang terakhir adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Yang seterusnya, kekuatan yang ada pada artikel ini adalah penulis dalam mendalami isu dan masalah berkaitan konsep pentaksiran, di mana terlalu banyak konsep atau cara pentaksiran yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga menyebabkan beberapa kekeliruan yang telah wujud dalam kalangan guru. Kami bersetuju dengan pendapat yang telah dinyatakan oleh penulis. Hal ini kerana bagaimana guru perlu menilai para pelajar? Adakah guru boleh mentaksir pelajar dengan menggunakan cara ujian iaitu rating scale atau hanya sekadar senarai semak? Penulis menyatakan bahawa pentaksiran formatif ialah untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan pelajar dan mengukur penguasaan pelajar terhadap topik atau unit tertentu. Ujian ini boleh dilakukan dengan kuis dan ujian-ujian unik. Kami bersetuju dengan pendapat yang telah dinyatakan oleh penulis. Hal ini kerana dengan adanya kuis, pada setiap akhir pembelajaran, guru akan dapat menilai tahap kefahaman murid dan keberkesanan cara pembelajaran. Sekiranya murid tidak dapat menguasai pembelajaran, guru perlu menukar kaedah pembelajaran dari kaedah pemusatan guru kepada kaedah pemusatan pelajar. Guru juga boleh menggunakan pelbagai aktiviti seperti aktiviti dalam PAK 21 yang telah diperkenalkan untuk mempelbagaikan cara pengajaran dan juga pembelajaran.
Hal ini telah disokong oleh beberapa penulis lain di mana mereka menyokong bahawa jika pelajar belum menguasai, pengubahsuaian pengajaran perlu dilakukan oleh guru. Seterusnya, penulis amat peka dengan perubahan pentafsiran alternatif yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana penulis dapat mengolah isu-isu yang terdapat dalam pentafsiran alternatif seperti kesediaan guru. Adakah guru bersedia untuk menerima pelbagai pentafsiran alternatif yang akan Kementerian Pendidikan wujudkan? Sikap guru, adakah guru menerima cara baru yang akan diperkenalkan? Pengetahuan pentafsiran, adakah guru uh, memahami dengan mendalam cara pentafsiran yang baru? Peruntukan masa pembelajaran dan pengajaran yang singkat di dalam sekolah, bebanan guru seperti yang kita sedia maklum, guru telah mempunyai beban yang banyak di sekolah. Jadi dengan adanya pentafsiran alternatif yang terlalu banyak diperkenalkan oleh KPM, itu akan menjadikan satu lagi bebanan terhadap guru dan juga pihak berautoriti. Seterusnya, menurut penulis, pentafsiran alternatif seperti PBS hanya akan menambahkan tugas guru dan walaupun guru telah diberi latihan yang khusus, sebilangan guru masih lagi tidak yakin dalam melaksanakan pentafsiran alternatif. Ini bermakna guru masih lagi mempunyai sikap dan kepercayaan bahawa penilaian sumatif dan berbentuk tradisional dengan menggunakan ujian berbentuk kertas dan pensel adalah sistem penilaian yang terbaik untuk menentukan kebolehan dan kemajuan murid. Seterusnya, kekuatan yang ada dalam artikel ini adalah cara penyusunan fakta. Penulis juga merupakan salah satu kekuatan dalam artikel ini di mana penulis berjaya menyusun fakta dan maklumat beliau dengan menarik di mana tajuk utama dan juga subtopik berjaya dipisahkan dan membuatkan pembaca lebih memahami artikel ini. Tambah lagi, penulis telah berjaya menyusun penulisan beliau dengan teratur di mana ianya dimulai dengan pengenalan, konsep pentafsiran, kekangan pentafsiran alternatif, cadangan untuk mengatasi masalah pentafsiran alternatif dan juga kesimpulan. Secara teknikalnya, dengan hanya membaca artikel ini, membaca yang tidak mengetahui apa-apa mengenai pentafsiran alternatif di Malaysia akan mampu memahami pentafsiran alternatif yang wujud di Malaysia, isu dan juga cadangan yang boleh difahami oleh pembaca. Itu sahaja daripada saya. Saya paskan saya punya presentation kepada next presenter. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kelemahan artikel. Yang pertama, tidak menggunakan kajian yang terkini. Artikel ini hanya menggunakan kajian terdahulu dalam mengemukakan kekurangan pentafsiran alternatif di sekolah yang bermula dari tahun 2000 sehingga tahun 2012. Penulis juga tidak menyelitkan data-data sokongan empirikal untuk artikel beliau untuk mengukuhkan lagi hujah beliau. Yang kedua, cadangan penyelesaian masalah yang kurang bersesuaian. Penulis tidak memberi penyelesaian kepada kekangan pentafsiran alternatif yang telah dinyatakan oleh penulis. Cadangan penyelesaian masalah yang dihuraikan oleh penulis adalah lebih kepada penyelesaian yang lebih umum, iaitu peranan setiap pihak dalam menjayakan sistem pentafsiran di Malaysia. Yang ketiga, sasaran pembaca adalah lebih kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam sektor pendidikan. Dapat dilihat bahawa sasaran pembaca adalah lebih kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam sektor pendidikan, iaitu bermula daripada Kementerian Pelajaran Malaysia sehingga ke guru. Saya berpendapat bahawa penulis boleh menambahkan peranan pihak lain seperti ibu bapa atau masyarakat. Yang keempat, terdapat beberapa kesalahan bahasa dan ejaan di dalam artikel. Penulis mungkin tidak memeriksa kesalahan dari segi bahasa dan ejaan di dalam artikel ini dengan lebih terperinci sebelum menerbitkan artikel ini. Yang kelima, fakta dan maklumat yang dinyatakan oleh penulis tidak disertakan dengan huraian dan contoh-contoh yang bersesuaian. Penulis tidak menghuraikan beberapa maklumat yang dinyatakan di dalam artikel ini dengan lebih lanjut seperti ujian rujukan kriteria URK dan ujian rujukan norma URN. Penulis juga tidak menerangkan tentang pentafsiran berasaskan sekolah PBS dan pentafsiran bilik darjah PBD dengan lebih terperinci kepada pembaca. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Untuk perbincangan, pentafsiran merupakan satu proses penilaian untuk menilai kemampuan dan kebolehan murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan pentafsiran tidak dinafikan dalam pembangunan pendidikan seiring dengan teknologi dan peredaran zaman. Dalam artikel, penulis ada mengetengahkan isu kekangan dari segi peruntukan masa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya bersetuju dengan isu yang diutarakan oleh penulis kerana terdapat tempoh masa mengajar yang pendek dalam jadual yang membuatkan para guru tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan aktiviti pentafsiran dalam bilik darjah. Dalam artikel, penulis juga telah mengetengahkan isu kesediaan guru di sekolah. Menurut artikel yang ditulis,
Ramai para guru yang masih lagi percaya bahawasanya penilaian berbentuk tradisional merupakan salah satu proses penilaian yang terbaik untuk menilai kebolehan dan kemampuan murid-murid dalam bilik darjah. Saya bersetuju dengan isu ini kerana lazimnya guru-guru, terutamanya guru-guru veteran, agak sukar untuk memahami ataupun mencapai tahap kefahaman yang tinggi tentang sistem pentaksiran baru. Mereka lebih selesa dengan cara pentaksiran yang sedia ada kerana lebih mudah untuk difahami. Namun begitu, peningkatan pentaksiran wajar dilakukan mengikut peredaran zaman dan seiring dengan teknologi masa kini. Penulis juga ada menyatakan bahawa pihak yang berautoriti ataupun pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan dalam menjayakan perubahan pentaksiran daripada pentaksiran tradisional kepada kaedah pentaksiran yang lebih alternatif. Ibu bapa juga perlu memberi kerjasama untuk pelaksanaan pentaksiran dengan memberi info ataupun maklumat berkenaan anak-anak mereka di samping memberi cadangan penambahbaikan. Saya bersetuju dengan apa yang ditulis oleh penulis dalam artikel kerana peranan pihak-pihak bertanggungjawab amat penting untuk kebaikan bersama, terutamanya dalam institusi pendidikan, guru-guru dan para pelajar. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan berdasarkan kelemahan yang telah dinyatakan. Yang pertama, penulis hendaklah merujuk kajian terkini berdasarkan tahun artikel dikeluarkan. Memandangkan artikel ini diterbitkan pada tahun 2019, penulis perlu mengambil kira rujukan dari 5 tahun ke belakang sahaja agar info yang dikongsi dianggap relevan. Kemudian, mengusulkan cadangan penyelesaian masalah yang bersesuaian dan lebih jelas. Penulis perlu merangka solusi untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang serta mencari punca permasalahan agar masalah yang sama tidak kekal berulang. Kemudian meluaskan sasaran pembaca kepada golongan ibu bapa dan juga masyarakat dan tidak terhad kepada golongan pendidik sahaja. Hal ini kerana isu pentaksiran dan penilaian ini masih memerlukan kerjasama daripada ibu bapa dalam memastikan kelancaran pentaksiran ini. Mereka boleh membantu dari segi memantau tugasan anak-anak dan juga memberi sokongan moral. Kemudian menyertakan data sokongan, fakta dan maklumat berserta huraian yang jelas. Penulis mungkin boleh menyelitkan glosari agar mudah difahami oleh pembaca. Kemudian memperbetulkan kesalahan ejaan dan bahasa sebelum menerbitkan artikel. Perkara sebegini sebenarnya tidak harus berlaku dan penulis harus lebih cakna sebelum menerbitkan artikel ilmiah kerana ia akan menjadi bahan rujukan pembaca dan juga golongan penyelidik. Akhir sekali adalah kesimpulan. Tidak dapat dinafikan terdapat banyak kesulitan yang akan berlaku apabila mengubah sistem penilaian di Malaysia. Guru-guru telah lama mengamalkan sistem tradisional iaitu penilaian sumatif dan mereka menganggap ini adalah penilaian yang terbaik dalam mentaksir murid. Namun cabaran dan kekangan ini boleh diatasi jika semua pihak yang bertanggungjawab berganding bahu dan bekerjasama dalam melaksanakan amanah agar mencapai objektif yang disasarkan dalam melahirkan masyarakat yang berilmu. Sekian, terima kasih.